أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dan sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung kitab Misbahud Dujah Syarah Safinah An-Najah yang saya kasihi siapa takbiran Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang dirahmati, yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu. Alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan ilmu kita yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, adik ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini menyambung pada muka surat 205 insyaAllah dengan catatan kenapa air liur yang datang dari perut najis. Allah Alam. Kali tafadhal masykur Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur. Hari ini kita santai-santai dapat tambah ilmu. Muka surat 205 ada sedikit catatan. Kenapa air liur, kalau dia tu jenis yang datang dari perut, maka dia dikira sebagai najis. Kenapa begitu? Baik, lalu pengarang mengetengahkan oleh kerana dia dikira najis kerana ada ciri-ciri berikut. Ada ciri-ciri berikut. Ciri-ciri air liur yang datang daripada perut itu termasuklah berbau busuk. Satu. Berwarna kuning kekuningan. Biasanya punca dia daripada tidur yang amat panjang. Sebahagian ulama mengatakan air liur yang keluar dari perut tu dikategorikan najis sebab dia tu keluar ketika mana tidur itu dalam keadaan kepala tu lebih rendah daripada perut. Maka keluarlah air liur tersebut. Baunya busuk, kekuning-kuningan. Biasanya disebabkan oleh tidur yang panjang. Pada masa yang sama, ulama kita kata faktor kedudukan fizikal dia tu mempengaruhi air liur tu keluar. Baik, masuk kepada permasalahan. Tu jual beli najis. Asal dia apa? Asal dia jumhur ulama mengatakan jual beli najis yang berbentuk benda. Ada benda najisnya tu. Ain an-najasah dalam bahasa Arab. Maka hukumnya adalah haram. Tak boleh. Imam Al-Bajuri menyebutkan dalam Al-Bajuri, dia kata apa? Perkataan dia, dan tidak sah jual beli benda najis. Jual beli benda najis tidak sah. Sama ada benda najis yang tidak dapat dimungkinkan kesuciannya kerana ada proses seperti arak dan sebagainya, kulit binatang, atau yang tidak melalui proses kerana sudah jelas kenajisannya. Tak boleh melalui proses. Seperti anjing, walaupun anjing yang telah terlatih.
Jadi dia kata jangan jual beli. Tidak sah jual beli benda yang najis. Nombor 2. Jika dia tak melibatkan ain. Kalau tak melibatkan ain, maknanya melibatkan siapa? Ghain. Itu lepas ain, ghain tu huruf. Ain. Kalau tak melibatkan ain, maknanya dia melibatkan secara gas, secara udara, secara apa nak kata lagi dia bukan bentuk benda lah. Kita sebut Baik, jika ia melibatkan gas saja seperti biogas, ulama ada berbeza pendapat tentang tu. Jadi muka surat 205 bawah tu dia cerita kalau tahi tu bakar. Kalau tahi tu diproses. Kalau tahi tu dipanaskan. Kemudian yang diambil manfaat dia jual cuma gas dia. Tenaga dia. Kat sini dia sebut biogas. Macam mana? Jual beli tu melibatkan biogas saja. Okey. Ada ulama membolehkannya. Kenapa boleh? Sebab dia bukan ain. Kenapa boleh? Sebab dia bukan ain. Okey. B. Tidak membolehkannya. Lah. Ada kata tak boleh pula. Kerana ia menganggap ia tu masih dikira sebagai apa? Najis. Yang kata boleh sebab apa? Sebab dia bukan ain. Yang kata tak boleh jual beli biogas. Kenapa? Yang kata tak boleh. Kerana walaupun dia bukan ain tapi dia masih lagi apa? Dianggap apa? Dianggap najis. Dianggap najis kenapa? Kerana termasuk bahagian yang terurai daripada najis seperti seakan-akan abu yang keluar daripada sesuatu benda yang najis. Walau bagaimanapun, kalau asap biogas tu sedikit, kata pengarang, dimaafkan dan pendapat yang kedua ini adalah lebih asah. Maknanya dua-dua sahih, tapi lebih asah pendapat yang kedua. Jadi boleh ke tak boleh? Tak boleh. Yang lebih baik ambil yang kedua lah, lebih asah. Baik, tengok sebelah muka surat 206, cerita bab najis. Baik, kalau satu pendapat ulama, kata ulama pendapat itu sahih, biasanya pendapat yang berlawanan dengannya, dia panggil pendapat itu pendapat yang tidak sahih. Kalau ada dua pendapat, yang ini sahih, alasannya pun kuat, reasonnya pun kuat, justifikasi pun kuat. Pendapat yang kedua juga sahih, justifikasinya kuat, pendapatnya kuat, dalilnya kuat. Dua-dua sahih. Bila dua-dua sahih, ulama bilas lagi, bincang lagi, bahas lagi, maka ulama kemudian membuat penelitian kesimpulan bahawa yang kedua asah. Asah maknanya yang lebih sahih berbanding lawannya yang juga sahih. Biasanya gitulah. Asah sahih. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kashifatus Saja, hukum biogas yang dihasilkan daripada benda najis seperti kotoran manusia atau kotoran binatang adalah dibolehkan, garis dulu. Dan hukumnya suci, garis dulu. Kerana biogas termasuk bukhur, asap-asap yang bererti wap atau seperti asal daripada sesuatu benda najis. Jadi dia punya ain dia najis. Tapi dia punya... Ada yang pernah bakar tai lembu sini? Tak pernah Saya pernah tengok tapi dari jauh Tapi tak tahu pula bau dia macam mana. Tai lembu kering dibakar. Tai lembu yang kering dia apa? Dibakar. Catatan, jual beli barang yang diharamkan seperti ulat, semut, ular dan lain-lain untuk dijadikan makanan burung adalah dibolehkan. Tak apalah. Sekarang kita nak tengok kepada 207, cara menyucikan najis. Cara apa? Menyucikan najis. Kata pengarang, cara menyucikan najis mughallazah. Najis berat. Al-mughallazatu
tatuhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughallazah berat dapat disucikan bisab'i ghasalat dengan 7 kali basuhan. Tasbi'. Orang Arab kalau jadikan 7, nama dia apa? Tasbi'. Tasbi' selepas menghilangkan ainnya. 7 kali tu dikira lepas hilangkan ainnya. Dengan air yang bercampur dengan tanah. Iaitu dengan kata lain, air tanah. Daripada 7 tu, salah satunya bercampur dengan air tanah. Itu cara menyucikan najis mughallazah. Cara menyucikan najis mukhaffafah, najis ringan. Kita tengok sebelah. Muka surat 208. Muka surat 208. Tanbih. Perhatian. Kaifiyat. Apa makna kaifiyat? Bahasa Arab tu. Kaifiyat. Apa makna kaifiyat? Bukan kaedah. Cara atau kaedah? Kaifiyat. Oh. Cara atau kaedah? Cara ataupun kaedah. Betul? Tepat. Yang paling cantik cara. Cara membasuh najis mughallazah itu adalah perkara ta'abbudi. Ta'abbudi ni datang daripada perkataan abdun, hamba. Ta'abbudun ataupun ta'abbud maknanya semata-mata ketundukan kepada hukum Allah. Ta'abbudi maknanya perkara yang memang semata-mata kita laksanakan tu kerana tunduk kepada Allah. Bukan kita fikirkan sendiri logik akal, tak. Memang semata-mata apa yang Allah perintahkan macam itulah kita buat. Itu nama dia amrun ta'abbudi. Okey, kita tengok apa di bawah tu. Membasuh cara ini sifatnya ta'abbudi. Membasuh cara ini tu cara apa? Membasuh cara ini. Cara ini tu cara apa? Cara 7 kali basuhan dengan air tanah. Tepat sekali. Orang Arab kalau tepat, ya bravo, ya bravo. Orang Arab Mesir lah. Bravo tu maknanya tahniah. Basuhan 7 kali dengan satu air tanah tu adalah sifatnya ta'abbudi. Semata-mata patuh, taat, ikut perintah Allah. Kerana perkara ta'abbudi tidak boleh nak difikirkan dengan akal atau dengan logik atau dengan rasional. Jadi ada beberapa perkara dalam syarak. Syarak kita ni tidak tidak mengesampingkan akal. Tapi pada masa yang sama, ada beberapa perkara yang akal tak dapat nak fikirkan. Kita ikut pun bukan kerana logik, rasional ataupun apa, tapi semata-mata ikut kepada perintah Allah. Amrun ta'abbudi nama dia. Hadis menyatakan tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturab. Kebersihan bekas salah seorang daripada kamu. Kebersihan bekas. Kalau kita ada tong ke, kita ada baldi besar ke, kita ada besen ke, lagi apa? Kita ada mangkuk ke, kita ada kotak ke. Kebersihan bekas salah seorang daripada kamu, apabila ada anjing menjilatnya, maka hendaklah dia membasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya daripada air tanah. Salah satu daripadanya. Air tanah nak guna bila? Basuhan pertama ke, basuhan tengah-tengah, nombor 4 ke, basuhan last? Tengah-tengah kot. Mana-mana pun boleh. Mana-mana boleh. Tengah-tengah boleh. Air tanah dulu boleh. Air tanah yang terakhir boleh. Tapi kalau saya suka yang tengah-tengah. Saya suka apa? Tengah-tengah. 1, 2, 3 air. Lepas tu air tanah. Lepas tu air. Macam itulah. Baik. Oleh itu, sabun tidak boleh dijadikan pengganti tanah. Sabun tidak boleh dijadikan pengganti tanah untuk menyucikan najis mughallazah. Kerana bersuci termasuk dalam ibadah murni, ibadah mahdah. Dan ia sifat tauqifi mengikut petunjuk yang datang
daripada syarak. Jadi orang yang tak bersetuju dengan perkara tersebut, kerana bersuci itu kan termasuk ibadah murni, ibadah mahdah yang bersifat tauqifi, mengikut petunjuk yang datang daripada syarak. Ini apa dia sebelum ni ada orang yang dia buat statement lah. Pernah dengar tak ada orang daripada Indonesia kot? Bukan kot? Sahabat kita jugalah daripada rumpun Melayu. Dia kata air kencing semuanya tak najis. Air kencing tikus tak najis, air kencing monyet tak najis, air kencing lembu tak najis, semua jenis. Termasuk nama dia, kata dia air kencing manusia. Oh, pening dia cakap gitu lah. Dia cakap kencing. Orang yang percaya tu sebenarnya kena kencing. Kencing. Jadi bila dia kata gitu, masalah lah jawapan dia. Dia kata tak ada dalil yang mengatakan air kencing itu najis. Allah, pening kepala kalau macam tu. Sama juga kalau satu orang dia mendakwa bahawa nanti kalau kita ni gunakan sabun tanah, susah kita nak melaksanakan ibadah di tanah suci. Jadi dia kata macam tu. Sedangkan kita tengok sini apa? Kata pengarang, sabun tidak boleh jadikan pengganti tanah. Tak boleh. Kalau untuk tujuan basuh 7 kali, salah satu basuhan tu mesti dengan air tanah, jawapan dia mesti dengan air tanah. Tapi kalau satu orang dikata kita dah buat teknologi, Ustaz. Kalau tanah yang paling terbaik di muka bumi ni pun kami dah test ulang kaji, tapi tetap kami dapat membawa anak-anak kami tu, contohnya apa? Bab bersuci kan? Contohnya dia bersuci kan? Dia gunakan sabun. Dia kata anak-anak kami kalau bersihkan tu guna sabun lebih bersih daripada guna tanah. Contohlah dia cakap gitu. Walaupun secara zahirnya dia rasa lebih wangi, lebih bersih. Jadi tetap juga sabun tidak memadai. Tapi Ustaz, sabun menyebabkan kuman sekali hilang. Tanah belum tentu. Walaupun sabun menghilangkan kuman sama sekali. Contoh je kalau hilang. Tapi saya guna sabun, Ustaz. Sebab sabun ni dia ada satu bahan dalam dia. Dia boleh menanggalkan apa-apa yang ada di tangan kita, Ustaz. Bolehlah saya gantikan tanah dengan sabun? Jawapan dia ialah tak boleh. Mesti tanah. Tentang nak guna sabun tu kemudian terserah. Tapi cerita dia 7 kali mesti satu air tanah. Kenapa mesti nak tanah, Ustaz? Sedangkan banyak benda lain kadang-kadang dia punya juzuk kekuatan pembersihan dia pun kuat juga. Malah boleh bersih lagi. Dekat sinilah dia sebut sebagai ta'abbudi. Ta'abbudi maknanya apa? Kita buat itu semata-mata kerana itu yang diperintahkan oleh Allah. Bukan sebab enzim, bukan sebab neuron, proton ke apa benda ke. Itu semua sampingan tambahan. Tapi cerita dia tanah. Jadi kata pengarang, sabun tidak boleh dijadikan pengganti tanah untuk menyucikan najis mughalladhah kerana bersuci itu termasuk dalam kategori ibadah mahdah. Ibadah mahdah ni apa? Ibadah yang kita sebut sebagai ibadah yang secara langsung kita nak bermunajat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan jika ada beberapa kalau sabun kalau tak apa guna sabun tahara boleh ke Ustaz? Dibuat daripada tanah. Kalau sabun pernah beli Ada juga. Ada dijual, Ustaz. Anda beli bawa juga travel. Oh, ada juga. Ada. Nak tanya dengan Ustaz tadi. Oh, kisahnya. Kalau beli tu tujuannya nak guna untuk apa? Ada bela anjing kat Padang? Tak, just Standby, Ustaz. Standby untuk nak pergi ke mana? Jika berlaku seperti tu, macam anak saya selalu pergi hiking. Dan selalu kadang-kadang ada anjing kan yang ikut hikers ni kan. Ada anjing ikut. Kadang-kadang tu memang suruh dia samak lah, sertulah semua benda dengan sabun, baru beli sabun. Kadang-kadang ada yang ikut
Dan kita tak tahu kan daun-daun tu kena pada pakaian ni kan. Oh, kisahnya. Tapi cakap dia alang-alang dah pergi hiking tak payah bawa sabun tu. Banyak tanah tu. Banyak tanah. Tapi tak tahulah mungkin dia hiking kat Nak mana. mudah. Dia naik bukit, gunung. Bukit ke apa kan. Boleh aja. Dia bukan soal sabunnya itu. Sabun kat sini sabun yang bersifat sabun menanggalkan kekotoran lah. Tapi kalau tanah yang disabunkan. Tanah yang direka bentuk untuk menjadikan sifat kesabunannya. Kesabunannya terserlah. Maknanya bentuk dia ke fleksibel disimpan bawa ke. Kita kena dapatkan pengesahan pihak berkuasa lah. Sejauh mana inti kandungan dia memenuhi aspek kriteria sifat tanah. Mana tahu dia masuk benda lain yang bukan tetapi menyebabkan struktur juzuk tanah dia berubah. Atau dia ada kandungan ketanahannya tapi berkurang berapa daripada percentage yang sepatutnya. Dan saya sebenarnya tidak ada perincian yang detail tentang perkara itulah. Cuma saya nak beritahu tu kita semak. Kalau kata pihak berkuasa kata mengesahkan memang boleh, pada dasarnya boleh. Seumpama kita mengepal tanah dan kita mengeringkan tanah dan kita ikat dengan plastik, lepas tu kita bawa sebuku ala-ala sabun tanah. Bila sampai je nak bersihkan, kita patahkan sikit, kopek sikit, cuik sikit, masuk dalam air tanah ataupun separuh daripada tu kita campur jadi air tanah. Contohnya gitu lah. Contohnya gitu kan. Tapi dia tak tahu kan. Tanah mesti tanah liat Ustaz? Tanah tak kisah. Tanah apa? Tanah laterit boleh. Tanah liat boleh. Tanah Tampur dia. Tanah apa. Yang penting tanah. Janji tanahnya tanah yang suci. Tanah letrik hitam lah. Tanah laterit boleh. Tanah gambut boleh. Ustaz, kalau debu yang tayamum tu boleh guna untuk ni tak, bersuci ni tak Ustaz? Oh, kalau debu tayamum dia dah jadi berubah sikit sebab cerita dia debu. Sebagaimana kita pula tayamum tak menggunakan tanah. Kita guna debu tanah. Daripada tanah tu ada debunya tu untuk tayamum. Tanahnya tu untuk yang kita sebut sebagai menyucikan najis mughallazah ni. Ustaz, yang kata 7 kali tu Ustaz, macam mana Ustaz? Maknanya kita masuk sekali, kita dah cuci dengan sabun sekali, 2 kali. Nak kata yang lain tu banyak tu 7 kali. Kita di bawah air yang mengalir tu sekali, macam mana Ustaz? 7 kali tu kan. 1 kali pengaliran air, laluan air, dikira 1 kali. Cuma nak start 1 tu apabila ain najis tu dapat dihilangkan dululah. Contohnya katalah saya punya kaki terpijak tai anjing dan memang pernah pun. Memang pernah pun. Dia baru lepas. Biasanya dia tutup. Kali ni dia macam open-minded pula. Dia terbuka. Agaknya tak ada benda yang nak dikari. Saya pula tak perasan. Terpijak. Kena selipar saya dan kena kaki saya. Baik. First kali saya buat apa? First kali ialah saya pergi ke tempat dak berdekatan dengan rumput-rumput dekat situ apa semua tu. Bahagian tepi tersorok tu. Saya tahu selit tahu selit. Asyik. Saya menyingkirkan najis sebanyak mungkin dari kaki dan selipar saya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya pergi ke paip, saya basuh, bersihkan dulu. Untuk buang ain tai anjing tu yang ada kat selipar saya. Dan yang ada dekat kaki saya. Bila ain tu dah hilang, kemudian saya pun tarik kaki saya. Kemudian tak pakai baldi boleh, nak pakai cedok boleh. 1 kali laluan air di atas kaki saya, 1. Masuk yang kedua, 2. Masuk yang ketiga, 3. Lalukan sekali 4. Lagi 1, saya ambil 1 gayung. Saya isi air. Saya cekuk tanah, pakai tangan aja tanah. Saya campak masuk dalam gayung.
Saya godak, kacau, gaul. Lalu air itu berubah warna, berubah rupa dia. Sehingga orang kalau tengok, orang akan cakap air itu air apa? Air tanah. Air tanah. Jadi kaki saya ni dah basuh 4 kali. Bila dah basuh 4 kali, saya nak buat tengah-tengah, saya ambil air tanah tadi, saya siram sekali dekat kaki saya. Maknanya dah 5 kali. Kemudian saya kembali semula dekat paip, lalukan kaki saya basuh yang ke-6, lalukan kaki saya basuhkan yang ke-7. Sebagaimana saya buat kaki saya begitu, macam tu juga saya basuh paip saya. Selipar saya. Dekat paip tu. Lebih kurang macam itulah dia punya. Faham. Siapa pernah terpijak tai anjing? Pernah? Tak pernah Oh, bagus lah. Ustaz, macam mana pula dengan yang kalau macam kan ada clay yang dia dah siap-siap jual yang memang kita guna untuk buat sabun tu ataupun produk kecantikan yang memang dia dah siap-siap tu. Kalau maksudnya kalau seandainya saya beli clay tu dan saya bawa macam tu lah tadi, kalau just in case saya terpijak tai anjing semua tu kan boleh ke? Yang sabun clay tu tanah memang dia dah siap. Tanah Dia liat. belum jadi sabun, tapi memang dia dah siap-siap jual clay tu. Oh, gitu. Ya. Kisahnya. Ada orang buat sekarang? Untuk kecantikan Ustaz biasanya orang guna tu. Oh, clay tu. kisahnya. Saya tak memang pernah ada jual. Patutlah tak pernah cantik. Saya tak pernah guna. Silap betul. Saya tak baru tahu ni. Oh, kisahnya. Oh, memang betul ketinggalan zaman lah. Saya tak pernah tengok dan hari ni baru saya tahu ada bendanya. Ya, kalau ada taklah salah. Tentang dia nak guna untuk kecantikan tu, ya, terserahlah. Tapi kalaulah dia tu terbukti, dia tu memang tanah semata-mata. Sebab saya pun tak pernah tengok lagi ni. Mungkin satu hari nak cantik kena pakai jugalah. Banyak cerita dia tu. Tapi siapa nak mengesahkan, memang kena pihak berkuasa lah. Sebab produk-produk yang dikeluarkan oleh ni dia ada pihak yang meluluskan ke apa gitu kan. Mereka yang tahulah, sebab saya tak tahu sejauh mana sifat ketanahan yang ada. Tapi kalau kata dia tu sifatnya tanah. Macam saya cakap tadi ya. Tanah tu dia ambil masuk dalam beg plastik, cuma bezanya dia masuk dalam botol, bezanya dia komersialkan, bezanya dia dah singkirkan bendasing yang tak ada. Macam itulah. Tapi kalau kata dia campur benda-benda yang bukan daripada tanah, yang mana pihak berkuasa agama mengatakan persentage dia tinggi sehingga telah menghilangkan sifat ketanahannya yang asal dan dia tidak lagi dikira sebagai tanah, kalau begitu barulah benda itu mungkin bermanfaat untuk kegunaan kecantikan, tapi tak sampai kepada ia boleh dibancur dengan air untuk dikira sebagai air tanah yang membasuhkan najis mughallazah. Tapi sekadar nak buat air tanah kerana tujuan lain, tak masalah. Okey-okey saja. Ustaz, bagaimana pula jenis tanah? Perlu tak macam tertentu tanah liat atau tanah pasir, tanah gambut? Tak kisah. Tanah gambut boleh, tanah pasir boleh. Kadang-kadang tanah liat tadi, tanah gambut tu yang macam dia pro sikit kan, tanah gambut. Biasa kalau tanam pokok kalau tanam pokok sawit tu. Nenas guna tanah gambut. Biasanya nenas. Itulah. Cuma Tanah jangan pasir pantai. Tanah pasir pantai boleh Ustaz? Tanah pasir, tanah tu tapi dia berpasir. Boleh. Tanah yang dah ada baja Ustaz, mana dah tahu kita jumpa itu je. Tanah yang dah ada baja kalau ada baja tu dia dah campur benda lain wallahu alam. Cari yang tanah betul-betul tanah. Sebab tanah dah ada baja pula daripada wallahu alam. Baja pula daripada ni
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Salam. apa hikmahnya Allah SWT buat bahan dengan pasir dengan tanah dengan pasir tu. Ustaz, kenapa tak dibuat dengan macam boleh yang bahan-bahan samak kan, kita samak salah satu ni taik burung merpati kan bahan samak kan. Kenapa tu tak boleh buat Yelah, bahan samak tu salah satunya yang dia buat satu kan taik burung merpati boleh buat samak kan. Ataupun apa ni yang bahan-bahan taik burung merpati buat emas samak tu sebab apa? Sebab apa taik burung tu? Tak, itu dulu ada dalam kitab Mu'ta'ab Badrin kan ada Ustaz yang bahan-bahan samak tu. Dia untuk membuang lemak kulit. Membuang-buang lemak tu dia sebab dia tajam dia panas kan. Dia tajam, dia panas. Dia panas tajam. Tu kan ada dululah saya saya dulu masa dalam kitab Mu'ta'ab Badrin belajar kat sekolah dululah. Itu kan bahan-bahan dia tu. Kenapa Ustaz dia samak tu tak boleh pakai bahan-bahan untuk kita macam kita samak tu Ustaz. Kita cuci najis berat ni lah kan. Tak boleh pakai. Apa hikmah dia? Saya pakai tanah ya Ustaz. Tak tahu. Jadi kalau kita cerita samak, maknanya membersihkan lemak yang ada pada kulit. Tujuan dia kan nak menyingkirkan lemak-lemak yang ada pada kulit. Asalkan kita ada benda yang tajam tu bukan tajam pisau. Tajam tu maknanya dia tu memiliki kekuatan menyingkirkan benda lemak-lemak kulit tu. Contohnya kalau ada asid ke, ada berus ke, ada sabun ke, hatta kalau tadi sebut apa, taik ke, apa ke yang tajam, yang panas ke, digunakan. Tetapi setelah dia gunakan benda itu, dia kan membuang lemak. Tetapi kalau dia gunakan itu adalah benda najis, najis tu bukan tujuan maknanya bukan kerana najisnya itu, tapi kerana tajamnya itu. Tapi kalau dah guna benda najis, tetap nanti bendanya kena double najis. Dibersihkan. Betul, kulit tu nanti nak dibersihkan, dibasuhkan. Kerana setelah yang lemak tu dah tercapai matlamat dia, tapi ada matlamat yang kedua belum tercapai, iaitu bersihkan dia pula daripada najis yang guna najis jenis tajam tadi tu. Tu dua cerita. Tapi berbeza pula dengan yang namanya terkena anjing, terkena al-babiyu ni. Sebab dia ni kita tak cerita tentang menghilangkan lemak tu. Tapi ceritanya hanya satu sudut, iaitu apa? Najisnya itu. Jadi oleh kerana hikmah dia ialah oleh kerana dia adalah ta'abbudi. Ta'abbudi tu kenapa 7 kali? Kenapa mesti air tanah? Kenapa ada sabun lain yang lebih membersihkan buang bakteria tapi tetap tidak dikira, kan tak boleh. Tidak dikira dalam hitungan 7 sebab 7 tu mesti air campur tanah. Kerana dia sebenarnya ta'abbudi. Semata-mata mengikut perintah yang diperintah oleh Allah. Tapi ada tak hikmahnya Ustaz? Ada. Hikmahnya ialah apabila kita yang dicipta oleh Allah dari unsur tanah terkena satu najis yang berat, kita mengetahui bahawa untuk membersihkannya juga ialah daripada unsur diri kita sendiri, namanya tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan. Apa tu dia punya ayat dia? Siapa ingat ayat dia? Minha. Ingat tak? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kan? Ada kan dalam Quran tu? Ada. Tu biasanya ada orang baca ayat tu ketika mengendalikan jenazah. Minha khalaqnakum, maknanya apa? Dari tanah kami ciptakan kamu. Bumi itulah. Kemudian wa fiha nu'idukum, dan pada tanah kami akan kembalikan kamu. Maknanya dikuburkanlah.
Wa minha, daripada tanah bumi itu, nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada tanah itu kami akan keluarkan kamu pada kali yang berikutnya. Ini pada hari akhirat kebangkitan. Jadi nak ceritakan betapa kita ni asal daripada tanah, dan untuk membersihkan diri kita secara zahir najis yang paling berat dengan tanah, dan cara kita membersihkan diri kita secara rohani dosa, cara dia ialah kita meletakkan dahi kita ke atas tanah, sujud kepada Allah. Itu hikmah. Sebab tadi dia punya fokus dia, soalannya kepada apa? Apa hikmahnya dia kan? Itulah hikmah dia. Besar hikmah dia. Ada satu soalan dekat chat daripada Puan Mas tu. Ada dekat chat? Oh ya, saya tak perasan. Ada chat rupanya selama ni. Oh. Kalau tanah tu kita lumur, tempat kena najis tu yang dah tak ada air. Kemudian kita jirus air sambil gosok-gosok tanah itu bersama air. Boleh ke dikira basuhan air tanah? Kalau air tanah, dia gini. Yang pertama sebenarnya dia dengan air tanah. Okey. Kalau kata air tanah tu ada dekat situ, air datang dan dia tercampur dan berbentuk air tanah dan melalui tempat tu, okeylah. Tapi kalau dia tanah, air datang, tanah hilang tersingkir, tanah tu tak sempat menjadi air tanah. Itu maknanya dibasuh dengan tanah. Faham maksud saya? Saya tak galakkan. Saya galakkan masuk air dalam bekas tertentu, tanah, kocak, sampai air tu air tanah. Okey. Katalah ada orang nak buat tempat tu lantai ataupun kata contoh kerusi. Dia letak tanah. Kemudian dia letak air. Tapi air tu bercampur dengan tanah tu menjadi air tanah dan dilalukan ke tempat tersebut. Okeylah, kerana lalu tu dia letak tanah dulu dan jadinya air tanah. Tapi masalahnya ialah kalau benda tu tak jadi macam tu. Maknanya datang dia letak tanah, kemudian air dilalukan, tanah tu tersingkir dengan sebab air tu. Jadi air yang datang tu tidak membentuk air tanah. Maka dia kira dia basuh 6 kali air biasa, 1 kali dengan tanah. Dia bukan 1 kali dengan air yang bercampur dengan tanah. Ceritanya gitulah. Jadi saya lebih galakkan supaya ada pengasingan dulu supaya kita ni memenuhi kriteria yang tersebutlah sebagai langkah terbaik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lamanya menunggu. Apa ni, tak kisah kan kita taruh air tanah dulu ke ataupun air tanah kemudian ke macam tadi Ustaz kata nombor 4 Ustaz taruh air tanah. Sebenarnya kalau kita nak gunakan air tanah tu basuhan yang pertama, cantik. Nak guna air biasa, air tanah yang kedua, handsome. Basuh air pertama, kedua air biasa, masuk ketiga baru air tanah, lawa. Kalau basuh air yang pertama, kedua, ketiga air biasa, keempat baru air tanah, maco. Sampai 1, 2, 3, 4 air biasa. Yang kelima baru air tanah. Namanya kacak. 1, 2, 3, 4, 5 air mutlak. Masuk air yang keenam baru air tanah. Namanya memukau. Memukau. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh baru air tanah. Nama dia Fatah. Fatah pula. Nama dia kacak. Dia nak cerita dia, boleh lah mana-mana, boleh. Ada cerita dia. Tapi kalau last air tanah Ustaz, tak bersih dah. Air sudah mula bersih. Kalau last air tanah, dia bersih dari najis mughallazah. Tapi dia belum bersih daripada baki-baki tanah. Bersih dari najis, confirm. Bersih dari baki tanah, adalah baki-baki tanah sikit. Air tanah biasalah kan. Kita pun pernah menggunakan air tanah kan. Tapi bersih dari najis mughallazah, okey. Maknanya kalau dia basuh last dengan air tanah, lepas tu dengan tanah tu seluar tu dia buat semayang. Boleh? Boleh.
Cuma kita panggil seluar tu tidak bersih dari tanah sajalah. Tapi bersih dah daripada najis mughalladhah. Gitu kan dia punya. Cuba pijak pula Mudah-mudahan jangan terkena. Tapi kalau dah terkena, kita dah tahulah nak buat apa kan. Baik, kemudian ada tengok dekat box ni. Kita guna air biasa campur dengan sabun sebab nak hilangkan bau dia dulu ke apa ke. Kemudian kita ni boleh kan? Boleh sangat. Itu dah kira namanya nak hilangkan ain dulu lah tu. Boleh sangat. Ustaz, saya basuh bersih-bersih dulu. Sangan sabun apa semua dah clear. Lepas tu saya baru start 7 basuhan dengan ini. Boleh. Sebenarnya, kalau orang tu tak basuh 7 kali dengan air tanah, dia basuh bersih, lepas tu dia guna sabun, dia guna Clorox, dia guna macam-macam jenis sabun, secara zahir kan bersih. Kalaupun dia pakai alat menentukan, dah tak ada dah kuman-kuman ke apa unsur kebabian, dah lama tak cakap babi ni. Kebabian dan keanjingan dah tak ada kan? Contohnya. Tapi secara syarak belum dikira bersih. Tetap juga kena 7 kali air tanah. Kenapa Ustaz? Itu tadi dia. Sebab perkara itu masuk dalam kategori ta'abbudi. Tak boleh kita nak pakai rasional, kajian, eksperimen semata-mata. Secara kajian katalah sabun ini adalah yang terpower dan membuktikan kalau tuang kat babi, babi pun hilang. Contoh. Tak ada sabun macam tu. Dia kata berilah sabun anti babi. Sabun tu tuang kat babi, babi hilang. Orang kata, "Ui, ini bukan najis mughalladh." Ini contoh. Tak ada sabunnya. Jangan dia cari kat kedai. Dia cari. Ya Allah, dia pergi cari kat Shopee. Sabun anti babi. Tak ada. Saya nak cerita saja. Konon. Sabun tu hebatlah. Tuang kat babi. Berlebuk, babi hilang. Walaupun babi hilang. Tapi ceritanya, nak cerita sabun tu boleh menghilangkan najis babi kan? Tapi jawapannya, dia memang ta'abbudi. Memang kena 7 basuhan dengan air tanah juga. Contoh. Baik. Permasalahan. Ada permasalahan ni. 1, 2, 3, 4. 4 permasalahan ni menjadikan kita tajamlah dengan persoalan yang ada. Okey, kita tengok. Jika ada beberapa ekor anjing menjilat. Beberapa ekor anjing menjilat tu maknanya apa? Anjing yang jilat ke ekor dia yang jilat? Tak kalah anjing. Lidah dia jilat. Tak kalah ekor dia yang jilat kan? Jika ada beberapa ekor anjing menjilat satu bekas air atau satu ekor anjing menjilat beberapa tempat bekas air tersebut, maka menurut qaul pendapat yang rajih cukup mencucinya dengan 7 kali basuhan saja. Maknanya ada beberapa ekor anjing jilat pada satu bekas. Jadi anjing ada 5 ekor. Adakah nak basuh 7 kali 5? Bekas ni satu je. Anjing tu ada 5 ekor. Jadi kalau seekor anjing 7, maka 5 ekor nak basuh berapa kali? 7 kali je. 7 je. Satu bekas tu je. Bekasnya satu. Anjingnya 5. Anjing kongsi gelap. Dia kongsi minum. Adakah 7 kali tu maknanya mengikut bilangan anjing? Tak. Kata penulis tak. Kalau dia beberapa ekor anjing jilat pada satu bekas, maka memadai. Dia tu basuh 7 kali saja bekas tersebut. Baik. Kalau gitu anjing tu nak dibasuh berapa kali? Anjing tak payah basuh. Tak payah basuh. Anjing tak payahlah basuh. Kerja basuh anjing. Kalau siapa jawab anjing tu pun juga kita kena basuh 7 kali Ustaz. Nanti saya pula tambah. Kita suruh anjing tu pula basuh orang yang basuh dia. Okey Okey, contoh kedua. Ada seekor anjing. Anjingnya satu. Bekasnya satu.
bekas satu je. Anjing satu. Tapi dia minum jilat tu ujung sini, ujung sini, ujung sini, ujung sini. Di beberapa tempat bekas air tersebut. Maka jawapannya ulama pun katakan basuh saja bekas tu pun sama. 7 kali saja. Macam itulah. Setiap satu. Setiap satu apa? Setiap satu bekas yang dijilat oleh anjing itu. Bekasnya satu je. Yang kan yang bekas 7. Bukan. Bekasnya satu, anjingnya satu. Oh, tadi saya tercakap 7 Saya terlupa. Saya nak maksudkan satu Saya lupa. Saya cakap apa? Kadang saya tak perasan. Ustaz cakap satu. Satu, okey. Satu, bekasnya satu, cuma anjingnya seekor. Anjing jilat di bekas yang satu tu tapi beberapa tempat. Jadi adakah nak dikira beberapa tempat tu maka didarabkan 7 tu kali berapa? Tak, kata pengarang tak. Memadai basuh 7 kali settle. Macam itulah gambaran dia gitu. Itu bentuk permasalahan. Okey, tengok nombor 2. Ustaz, kalau dia jilat banyak tempat Ustaz. Dia pergi kat kursi dia jilat, dia pergi kat dapur dia jilat, dekat depan dia jilat. Macam mana Ustaz? Kena basuh semua tu lah. Oh, kalau bekasnya ada 5. Bekasnya lain-lain. Dia jilat di semua bekas. Kalau semua bekas memang kita kena basuh semua bekas lah. Setiap satu tempat yang dijilat. Setiap yang satu tu dibasuh lah 7 kali, 7 kali, 7 kali. Oh, dahsyat anjing sampai jilat 5 bekas ni. Anjing mana agaknya? Tapi tak apalah, ni contoh saja kan. Tapi cuma perbincangan kita ni harap jangan didengar oleh anjing. Contohnya gitu. Tapi kan kalau tapi saya tak pernah ada pengalaman kena jilat anjing dan tak pernah ada pengalaman. Terpijak tai anjing ada. Yang anjing kencing dekat kereta saya ada. Yang hari tu saya cerita tu. Memang itu ada pengalaman lah. Tapi anjing jilat pada saya punya apa kegunaan ke peralatan ke apa ke belum pernah ni. Tapi sebenarnya taklah terlalu susah. Bendanya macam kita anggap terkena kotor kita basuh. Cuma bezanya basuh 7 kali. Itu je. Dan sebenarnya kita tak biasa terkena najis anjing. Jadi kita rasa macam macam mana macam tu je. Kita jarang. Tapi kalau di negara luar, di negara Eropah ke negara barat, bagi orang yang mengamalkan mazhab Imam Syafi'i yang melihat bahawa anjing tu adalah najis, maka mereka kadang-kadang terlanggar, terkena dan mereka basuh je. Basuh je. Baik. Ustaz, orang Islam kita ada belah anjing Ustaz. Orang Islam kita ada belah anjing. Kalau rumah, lepas tu anjing jilat-jilat muka dia. Muka dia kena basuh kan Ustaz kan? Kenapa dia belah anjing? Lah banyak orang lagi belah anjing lah Ustaz. Oh, sekarang ada orang belah anjing Ya Ustaz. Liberal. Dia sebenarnya bela anjing liberal tu boleh. Bela anjing tu boleh. Cuma janganlah dalam rumah. Bela anjing tu tolong jaga kita punya kebun. Boleh. Mana qatana kalban. Siapa yang membela anjing. Ghaira masyiatin. Bukan untuk jaga binatang ternakan. Bukan untuk kebun. Bukan untuk menjaga ladang. Maka nanti kalau dia bela tu untuk sayang-sayang, peluk-peluk, cium-cium ataupun bela dalam rumah. Nanti setiap hari tu nanti ada kurang pahala kirat ni. Jadi sayanglah. Oh, ada orang bela Kalau dia bela mungkin dia ikut mazhab lain ke saya tak tahulah. Saya tak nak komen lah. Tapi kalau orang dia bela untuk suka-suka dalam rumah, saya tak galakkan lah. Tak galakkan. Saya tak kata tak boleh langsung. Sebab mungkin ada mazhab yang membolehkan, saya tak tahu. Tapi saya lebih kepada hadis Nabi tu, Rasulullah kata jangan, lebih baik kita tak payah bela. Kalau dia nak bela juga, cakap dia bela kat kebun lah. Bela anjing dekat mana? Kat kebun lah. Kebun ke, ladang ke, jaga kambing ke, jaga lembu ke. Jaga lembu, jaga kambing kalau pakai anjing senang. Ustaz, nak tanya satu lagi boleh tak Ustaz?
Kalau adalah apa ni, ada orang tu Ustaz, dia apa dekat kebun dia ada lopak. Lopak tu kira luas lah. Lopak tu nak kata yelah lopak besar lah, luas lah. Lepas tu ada air banyak lah dalam tu. Habis dia pun terjun pun dia pun berenang lah dekat dalam lopak tu. Lepas tu berenang Ustaz, sekali dia tahan apa, terpegang pada kepala babi Ustaz. Dalam lopak tu? Dalam lopak tu ada kepala babi, mungkin ada apa ni, bangkai ke? Cina dia buru babi, mungkin kepala babi dia campak dalam tu, tak tahulah, tapi dia ada tu. Habis macam gitu dia dah berendam lama-lama tu Ustaz. Ustaz tu macam mana Ustaz cara dia nak menyamak badan tu Ustaz, macam mana? Yalah dia dah lama lah dia berenang tu, dah lama lah Ustaz kan. Terkejut babi tu. Yelah kepala dia Ustaz. Mungkin macam Cina dekat situ dekat kebun macam tu masa dulu kan Cina dia berburu babi. Dulu kan boleh berburu babi ni kan. Mungkin dia kepala tu dia campaklah dalam lopak tu. Habis tu macam mana cara nak tu Ustaz? Macam mana Ustaz? Senangnya yang pertama dia keluar dari lopak tu. Lepas tu dia mandi. Mana yang dia tersentuh dengan babi tadi tu, kan dia masuk dalam lopak tu kotor kan. Basuh, bersihkan semua. Bukan Ustaz, dia berenang Ustaz. Dia berenang. Dia berenang, masalah. Berenang. Dia kolam Ada lopak-lopak tu, lepas hujan tu kan air banyak Ustaz. Air banyak dalam tu kan. Habis apa lagi dia tengok lopak air banyak, apa lagi dia pun terjun lah Ustaz. Terjun berenang lah. Berenang sekali tengah berenang terpegang kepala babi. Tu. Ya ini real Ustaz. Allah. Ini real ni cerita ni. Macam mana tu Ustaz? Kolamnya besar, lopaknya besar. Lopak tu besar lah. Lepas tu macam baru lepas hujan jadi air dia banyak kan. Air banyak, dia tengok air banyak tu apa lagi kan, budak-budak terkejut dalam tu. Ramai berkubang. Yelah tu Ustaz, tu macam dia nak tu, kalau dia tak tahu macam mana tu dia yelah kalau nak semayang ke nak apa tu macam mana amalan dia ke apa tu, macam mana Ustaz? Senang je. Okey cantik. Senang je. Kalau dia macam bentuk kolam, bentuk tasik, tempatnya pun besar, maka beralih ke tempat lain situ, maka dia bolehlah bersihkan diri kat situ. Lepas tu ada tanah kat situ, ambil air tu, campurkan dengan tanah, jadi air tanah, sekali siram. Kalau dia terpegang, bahagian tangan dia. Kalau dia terduduk, bahagian punggung dia. Kalau dia terpijak, bahagian kaki dia. Kalau dia tercium, bahagian pipi dia. Dia cium pakai pipi ke pakai mulut, mana tahu tengah selam kat bawah. Sekali, apa benda ni lembut-lembut ni. Rupanya punya yang tadi tu. Jadi dia keluar, dia basuhkan diri dia. Dia ada dekat kawasan tersebut, ada air pun ada. Kawasan dia pun besar, tasik ke ataupun kolam besar ke ataupun takungan ke air ke, yang penting airnya air bersih. Kalau tak ada, jawapannya dia bergerak daripada situ, pergilah mana-mana bilik air ke apa ke tempat yang dia terpegang tu. Basuh je 7 kali, senang je. Kalau setakat tersentuh, tak risau sangat. Inilah Ustaz, dia mandi Ustaz, macam mana dengan kepala dengan apa semua, macam mana cara dia nak tu Ustaz, cara dia nak meratakan macam mana, macam budak-budak ni dia tak tahu Ustaz. Dia bantai dia Ustaz. Macam mana? Kalau dia semayang dia apa tu macam mana Ustaz tu? Macam mana saya pun tak tahu nak tu. Cakap dengan dia, ambil air, siram 7 kali di tempat yang dia menyentuh pada babi, kepala babi tersebut. Simple je. Kalau tu dia mandilah Ustaz, dia sebab dia satu badan kan. Dia mandilah dengan apa ni air tanah tu Ustaz. Dia macam maknanya dia yalah dia pada kepala, telinga apa semua orang berenang. Kisahnya. Orang berenang. Siram semua boleh, tak kisah. Boleh. Dan air tanah pun pakai bukan banyak sangat. Setakat untuk siram ratakan air tanah tu, kira-kira pun tak berapa, tak sampai setengah baldi kot. Tak adalah banyak sangat. Boleh. Kalau budak umur berapa?
Budak Alah, umur berapa? budak-budak belasan tahun lah Ya Ustaz. Allah, dia orang ni memang. Aduh, Dia mana dia terkejut. tahu Ustaz, dia suka-suka dia suka. Mesti masa dia cakap, dia tengok dia terpegang, dia kata babi punya babi, kata dia. Memang. Yelah, tak kisahlah Ustaz macam mana saya nak explain pada dia pun saya tak tahulah Ustaz macam mana saya nak buat, macam mana nak tu Ustaz. Aduh hai. Baik. Kalau Bagus, dia Mak Wa, bagus. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Waalaikumsalam. berkenaan anjing ni kan. Contoh kita pergi beli makanan, lepas tu badan kita kering, anjing tu pun kering. Lepas tu dia termasuk kena tangan kita. Adakah kita kena cari air tanah juga? Kalau kering sama kering tak apa. Alhamdulillah. Najis ni berpindah dengan sebab basah, lembab. Kalau kering sama kering tak apa. Cuma kena pastikan betul-betul kering lah. Kalau tangan kita kata kering tapi dia ada lembapan peluh, yang mana sebenarnya kalau kita pegang bulu kucing pun boleh lekat. Belang bulu ambil, maknanya kita tak kering sepenuhnya. Jadi oleh kerana negara kita ni panas dan lembab sepanjang tahun, kadang-kadang nak dapat anjing yang betul-betul kering tu dia agak payah sikit. Kalau ni di negara yang panas dan kering sepanjang tahun, untuk kering sama kering tu biasanya boleh berlaku kerap. Anjingnya sangat kering, kadang-kadang kita tengok memang kering betul. Lepas tu kita pun kena, kalau dia gesel pada seluar pun dalam keadaan seluar kita kering betul. Tapi kalau anjing kat sini saya kurang pasti lah. Kadang-kadang badan dia sendiri ada lembapan. Kalau ada lembab, dia maknanya dia boleh berpindah kotor tu. Sekiranya anjing tu kalau lendes ataupun dia sandar, kadang-kadang dia boleh meninggalkan bulu dia ataupun melekatkan sesuatu lembapan pada badan dia. Try lah pegang kat anjing tu, rasa. Kadang-kadang dia ada macam lembapan. Wallahualam. Tapi kalau kering sama kering tak apa. Yang Ustaz kata cara kita nak sertu dengan air tanah tadi kan. Kita macam kita dekat sini ada tanah merah kan. Lepas tu kan tanah merah tu kita buat bancuhan 1 kali je lah. 6 kali air bersih dan akhir sekali siram dengan air tanah. Akhir sekali boleh, mula-mula sekali air tanah pun boleh, tengah-tengah nombor 4, nombor 3 pun boleh. Boleh. Baik Ustaz, terima kasih. Okey Ustaz, satu soalan. Bagaimana dengan anjing yang menjilat kaki atau badan kambing peliharaan, kucing peliharaan kita? Perlu kita samak ke kucing kita tu? Kucing dia sebenarnya anjing menjilat dia. Anjing jilat dia. Sebenarnya kucing tak ada hukum. Tapi apakah kucing tu perlu kita samak? Dia tak ada hukum pada kucing. Kita kalau najis kena kita najis. Tapi dia kalau pada kucing tak jadi kena bersihkan. Cuma kita bimbang. Tapi nanti kita pegang kucing tu. Nanti kita pegang kucing tu sapu-sapu. Yelah, saya faham. Sebab kerana kebimbangan kita berkaitan dengan kucing tu kucing kita. Wallahualam. Nanti kalau saya tahu perinciannya. Tapi untuk kucing tak ada hukum dia kena bersihkan. Tapi apakah kalau kucing tu terlibat dengan kita, nanti insyaAllah baru kita cuba. Wallahualam, saya tak berapa tahu. Banyak bela binatang rupanya ni masing-masing ni. Kita tengok yang bawah sekali. Apa cerita dia tu? Jika ada najis jatuh ke dalam bekas air. Najis jatuh dalam bekas air yang dijilat anjing. Maka cukup cuci dia dengan 7 kali basuhan seperti tadi. Sebab najis masuk mutawassitah. Najis masuk mutawassitah. Kemudian anjing datang jilat mughalladhah. Bila dah mughalladhah, dia buang najis tu dengan air dalam tu, dengan bekas tu sekali. Sekarang dia nak cuci. Maka dia nak cuci tu memadai dia basuh 7 kali basuhan. Dikira settle sekali jalan. Ustaz, kalau misal kata dekat kampung, kampung kan, kalau sekarang kan dia pakai perigi Ustaz. Perigi kalau musim kemarau, perigi tu air dia keruh Ustaz. Dululah masa saya dulu kat kampung lah kan. Masa tu belum masuk paip lagi lah kan. Air tu bila kemarau, air tu keruh. Air tu keruh dia macam berlumpur lah Ustaz. Itu kalau macam air tu boleh buat tu Ustaz. Buat mandi sama, boleh buat sama ke Ustaz? Buat menyamak air tu.
Air tu dah keruh lah, keruh macam air macam air teh tu, macam air teh tu, air dia tu dah keruh macam tu. Boleh buat tu tak Ustaz? Buat sama tak air tu? Air tu bukan daripada warna dia tu daripada asal air tu ke daripada luar? Air tu asal lah, memang air perigi lah. Air perigi dia tak Kalau bila air- kalau kemarau dia kering, tak ada air. Jadi dia air tu keruh air tu. Air tu macam tu boleh buat air sama ke untuk menyamak ke Ustaz tu? Kalau air tu memang asal dia warna dia gitu tak apa. Kalau air tu bercampur dengan benda luar tu jangan. Benda luar tu maknanya daun-daun kering yang menyebabkan air tu berubah. Tapi kalau air tu asal, selagi mana dia tu macam contoh, air laut. Air laut tu dia betul-betul memang warna dia kehitam-hitaman gitu. Rasa dia ada masin-masin sikit. Maka boleh ke kita wuduk dengan air garam? Tak boleh. Tapi kalau laut kan masin. Laut tu masin tu bukan kerana kita letak di garam. Tapi kerana sifat air laut tu asalnya memang begitu. Jadi dia tu masuk dalam kategori air mutlak. Jawapan dia automatik dia boleh. Jadi kalau dia tu keruh-keruh, warna dia tu keruh-keruh yang memang asal dia kawasan situ memang gitu. Okey. Kalau dia dimasuki benda lain yang menyebabkan dia jadi keruh begitu, barulah kita jangan gunakan. Bukan jangan gunakan. Bukan air yang seperti itu yang boleh digunakan. Jelas cerita kita? Ustaz, saya nak tanya. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya yang tadi, yang Ustaz cakap tadi, yang anjing jilat bekas yang ada air kan, kita buang air tu, kemudian kita basuh dengan 7 bahagian air. Betul. So maksud Ustaz 7 bahagian air mutlak ke ataupun satu air tanah dengan 6 air mutlak? Dalam bab mughallazah ni, kalau dia sebut basuh 7 kali saja, terus kepada pemahaman itu. Okey, satu air tanah dengan 6 tu lah. Tepat sekali. Betul, tepat sekali. Jadi begitu, sama-sama. Jadi begitulah yang dapat kita bincangkan pada pertemuan kita kali ini. Bagus, mudah-mudahan dengan pembelajaran tentang najis mughallazah ni kita menjadi orang yang menjaga kebersihan, menjaga diri daripada segala bentuk najis, dan najis yang zahir kita jaga, pada masa yang sama najis kekotoran yang batin juga kita pelihara mudah-mudahan. Dan wallahu a'lam, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. InsyaAllah, barakallahu fikum. Panas sungguh pembicaraan kafiat membasuh najis mughallazah ni. Masya-Allah, kita tak sempat habis pun lagi 4 tadi. Tak apa, kita sambung di masa yang akan datang insya-Allah di waktu yang sama. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat lah daripada apa yang kita bincangkan, daripada soal jawab hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Ustaz, saya buat hebahan Ustaz. Seperti biasa, kuliah maghrib kita bersama dengan Fadilah Ustazah Misna binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah pada pukul 8. Dan terusnya kuliah isyak kita bersama dengan Fadilah Ustazah Humaira binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran dan makhrijul huruf. Jadi saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah pada petang ini ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan dapat datang daripada saya yang bergalah hamba. Mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk dengan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.